Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak ceritakan dua lagi cerita dan kedua-dua ceritanya memang menarik dan ada pengajaran yang bagus di sebaliknya. Terima kasih juga pada semua yang menyokong, yang menonton setiap cerita yang Abang sampaikan. Jadi tanpa berlengah-lengah, Abang nak terus masuk kepada cerita. Tapi sebelum tu kita sama-samalah berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur kita, berilah kesihatan yang baik untuk kita, permudahkan segala urusan kita, dianugerahkan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga kita doakanlah mak ayah kita. Moga-moga mak ayah kita sentiasa di bawah rahmat dan berkat daripada Allah Ta'ala. Jadi jam sekarang menunjukkan pukul 1.38 pagi dan kowe abang lah. Kowe abang berwarna kuning. Maksudnya dah nak masuk ke merah. Maklumlah kalau cerita yang seram-seram ni kadang-kadang ada yang datang nak tumpang dengar. Abang ada dapat satu lukisan di mana abang tengah tengok handset. Dalam handset tu ada cerita abang, lepas tu dikelilingi oleh makhluk-makhluk tak nampak mata. Nanti abang postkan dekat dalam Instagram. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan pada cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni abang dapatkan melalui orang hantar email. Yang hantar dekat abang namanya Arif. Berlaku pada tahun 2006. Pada waktu tu Arif masih lagi tunggu keputusan SPM. Jadi memang menjadi kebiasaan kita lah, anak-anak remaja Malaysia ni, waktu nak tunggu keputusan SPM ni memang kita selalunya buat kerja-kerja sampingan. Macam abang kerja dekat kedai ayam mas, dapatlah banyak ayam. Jadi termasuk juga dengan Arif. Tapi pada waktu tu dia tak kerja dekat restoran fast food, tapi dia kerja dekat kedai kantin sekolah kakak dia. Jadi kakak dia ni dapat projek menjadi tukang masak, ketua kantin dekat sekolah teknik Pengkalan Cepa pada tahun 2006 pada waktu tu. Jadi Arif kata daripada dia duduk melangok-langok macam tu, baiklah dia kerja dengan kakak dia. Jadi dia kata dia memang menyewa dengan kakak dia. Sebenarnya bukan kakak dia, kakak sepupu. Abang silap sikit, kakak sepupu dia. Jadi dia kata dengan bayaran gaji yang boleh tahan bagus, dia pun setialah kerja dengan kakak sepupu dia tu. Dan diorang ni menyewa dekat satu rumah, dua bilik. Dan rumah tu adalah separuh papan, separuh batu. Jadi dekat dalam rumah tu ada dua bilik. Satu bilik digunakan oleh kakak dia, kakak sepupu dia ni. Lepas tu satu lagi bilik digunakan oleh pekerja-pekerja. Dalam rumah tu semuanya perempuan kecuali Arif seorang je lelaki. Jadi disebabkan Arif seorang je lelaki, dia tidur dekat ruang tamu. Kakak dia ni sebenarnya, kakak sepupu dia ni sebenarnya adalah bini kedua kepada seorang lelaki. Jadi disebabkan itu suami dia jarang-jarang balik rumah. Kalau ada masa-masa tertentu, keperluan-keperluan tertentu, barulah suami dia balik rumah. Sebab memang kakak sepupu dia ni faham, sebagai seorang isteri kedua terpaksalah mengalah dengan isteri pertama. Macam itulah kehidupan beristeri dua kan. Jadi kakak dia ni hasil perkahwinan dengan suami dia dikurniakan dua orang anak. Satu umur 2 tahun, satu umur 4 tahun. Jadi menyewalah dia orang dekat satu rumah ni. Ceritanya bukan dekat sekolah, dekat rumah ni. Arif kata mula-mula memang menyewa dekat situ tak ada masalah. Sebabnya diorang pergi kerja pagi, balik kerja dah petang. Sebab sekolah tu ada dua sesi pagi, sesi petang, macam tu lah lebih kurang. Jadi dia kata petang baru balik habis kerja, sampai dekat rumah tidur. Begitu juga dengan kakak sepupu dia, begitu jugalah dengan pekerja-pekerja dia. Memang tak ke mana-mana, balik rumah tidur, besok pagi muncul matahari pergi kerja, lepas tu habis kerja balik tidur. Macam itulah rutin harian dia. Dan bila Sabtu Ahad, dia orang semua balik kampung. Tak ada orang yang tinggal dekat rumah tu. Kakak sepupu dia kadang-kadang balik kampung, kadang-kadang pergi ikut suami bercuti. Maklumlah ada suami waktu Sabtu Ahad je lah boleh dapat jumpa suami kan, jadi pergi bercuti.
Nak jadi cerita, pada tahun 2006 tu juga berlaku satu peristiwa yang memang tak masuk akal. Pada hari tu, kalau tak silap abang, adalah hari Khamis, sebab dekat kawasan Pekalan Cepa, Kelantan, hari cuti jatuh pada hari Jumaat dan Sabtu. Jadi hari Ahad kerja. Hari terakhir bekerja adalah pada hari Khamis. Okey, boleh bayangkan Jadi pada hari Khamis tu, dia kata petang tu kakak dia beritahu. Kali ni dia kata, Rip, kau jangan balik kampung, Rip. Kenapa kak? Dia kata, akak tak jadi nak pergi bercuti dengan abang kau, dia kata. Kau temankan akak dekat rumah ni, akak takutlah nak duduk rumah ni sorang-sorang dengan anak-anak, dia kata. Lepas tu Arif kata, kenapa lah takut kak? Saya tengok rumah ni aman-aman je. Entahlah, dia kata, akak rasa macam tak sedap hati je duduk dekat rumah ni. Macam ada benda-benda mata-mata yang memerhatikan akak lah, dia kata. Jadi Arif kata, okey, kalau macam tu tak apalah, saya teman akak hujung minggu ni. Jadi dengan kata lain, hujung minggu ni memang dia tak balik. Dia kata sepanjang dia kerja dengan kakak sepupu dia, memang boleh dikatakan tiap minggu dia balik. Tapi pada minggu tu dia tak balik. Tapi pada fikiran dia jimat juga. Kalau tak balik, kurang-kurang dia dekat rumah tu teman kakak ipar dia, kakak dia akan masak-masak. Jadi tak adalah dia keluarkan duit untuk balik kampung atau untuk beli makanan, sebab kakak dia support semua. Okey, jadi dia kata pada malam tu kegangguannya start daripada maghrib waktu tu. Waktu maghrib pada waktu tu, tiba-tiba anak buah dia, iaitu anak kedua kakak dia yang berumur 2 tahun tu, tiba-tiba melalak-lalak tak tentu arah. Puaslah Arif pujuk, kakak ipar dia pujuk, memang tak jalan. Budak tu melalak-lalak macam nak meninggal, dia kata. Dia punya melalak sampai nak tak keluar, nak tekak. Puaslah dipujuk. Tapi bila dah pujuk-pujuk tak jalan, pada waktu tu nak maghrib dah lepas maghrib, nak maghrib lah lebih kurang macam tu. Pada waktu tu tengok budak tu dah melalak-lalak, Arif pun sakit perut. Jadi dia cakap dengan kakak dia, akak saya nak pergi mandi dulu lah, sakit perut sangat dah ni. Dia kata, budak ni kita cubalah ikhtiar lain selepas ni. Jadi lepas dia cakap macam tu, akak dia kata tak apalah, kau pergilah mandi, siap-siapkan diri, sebab kejap lagi nak semayang maghrib. Arif pun berlarilah ke bilik air. Nak jadi cerita, rumah tu bilik air dia bukan dekat dalam rumah, tapi dekat luar rumah. Bilik air, ya tandas, ya toilet, semua kat luar rumah. Jadi Arif pun berlarilah ke bilik air, siap-siap pakai tuala. Sampai dekat bilik air, dia kata dia tak bercadang nak mandi dulu, tapi dia bercadang nak buang air besar dulu. Jadi dia kata dia pun masuk ke dalam toilet. Waktu tu dia kata dah mula meremang-remang petang. Dan dah gelap lah, lebih kurang dah azan maghrib lah, dia kata. Azan pun dah dengar, dia kata. Jadi dia duduklah memerut dekat dalam tandas tu. Tengah-tengah dia memerut dekat dalam tandas tu, tiba-tiba paip air bergegas seperti digoyangkan orang. Boleh bayangkan kalau dekat tandas dekat luar rumah, paip air dia tu datang daripada paip air utama menjalar masuk dekat dalam toilet. Kalau rumah-rumah kampung mesti faham. Jadi dia kata selalunya paip air tu akan bergegar kalau ada orang langgar. Tapi ini bukan bergegar, ini macam digoyang-goyang paip tu. Kepala paip tu kalau tengok daripada dalam tandas, bergerak-gerak. Seolah-olah macam ada orang dengki sengaja menggoyang-goyangkan dia. Tapi pada waktu tu Arif kata dia tak terfikir itu adalah salah satu bentuk gangguan daripada alam sebelah. Dia ingat budak-budak nak skodeng dia bear. Abang guna perkataan baru, bear. Jadi lebih sopan dan menjaga tata susila. Jadi waktu tu dia kata, agaknya budak-budak ni nak tengok aku bear agaknya, dia kata. Tapi tak apalah, dia diamkan aja. Biarlah kau nak goyangkanlah paip tu, nak tercabut kau punya pasal, dia kata. Habis benda tu bergoyang-goyang, tiba-tiba kepala paip tu berhenti. Dah tak digoyang-goyangkan lagi. Jadi legalah sikit Arif. Tiba-tiba pintu bilik air dia, pintu tandas tu diketuk dengan sangat kuat. Dong, dia kata. Sampai dia rasa jadi terganggu nak buang air. Tapi dalam otak dia, dia ingat akak sepupu dia yang ketuk pintu. Mungkin akak sepupu dia sakit perut nak buang air. Jadi dia nyautlah daripada dalam tandas. Kak, sabar kak, tunggu saya cebok. Saya nak cebok sekejap, lepas tu akak boleh guna tandas. Cepat-cepatlah Arif tu mencebok, menyelesaikan apa yang patut. Dan dia pun keluar daripada tandas. Bila dia keluar daripada tandas, dia tengok kiri kanan tak ada orang. Jadi dia dengarlah anak buah dia menangis. Jadi dia pergilah dekat akak dia, akak sepupu dia lah. Dia tanya,
Akak tadi nak berguna tandas ke? Tak adalah akak tak nak guna tandas. Akak cuba pujuk budak ni, tapi budak ni tetap juga nak nangis. Pelik, Arif kata. Siapa pula yang ketuk pintu bilik air dia? Pintu tandas dia. Jadi dia kata, bila dia tengok dalam keadaan yang belum selesai, kakak dia pun tanyalah, kau ni dah selesai mandi ke belum? Arif kata, belum kak. Tadi saya tengah buang air. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu toilet saya. Saya ingat kakak. Lepas tu kakak tu cakap, akak pun sebenarnya sejak duduk rumah ni, itulah antara gangguan yang akak dapat. Setiap kali akak buang air, baik siang, baik petang, baik malam, memang ada orang ketuk. Walaupun dekat rumah tu tak ada orang. Mula-mula akak ingatkan ada budak-budak nakal. Tapi tak ada. Kalau ada budak nakal, mesti ada bunyi tapak kaki, tapak kasut, bunyi orang berjalan. Tapi tak ada. Tu yang pelik. Dia kata tu yang akak seram dengan rumah ni. Jadi Arif tahulah sebenarnya bukan akak dia yang ketuk pintu bilik air, tapi ada sesuatu yang dia sendiri tak dapat nak jelaskan. Jadi dia cakap dengan kakak dia, macam ni lah kak, sementara saya belum selesai ni, saya nak sambung mandi dulu. Lepas tu apa-apa yang patut lepas isyak, kita buatlah bacaan-bacaan Yasin ke, apa-apa selawat ke, biar si anak buah dia ni dalam keadaan yang tenang. Jadi Arif pun pergilah ke bilik air balik, selesaikan apa yang patut, dah sudah. Dia pun keluarlah daripada bilik air dan dia pun bersiap-siap untuk sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, dia anjurkan lepas sembahyang isyak. Jadi lepas sembahyang isyak, anak buah dia ni tetap tak berhenti menangis. Tetap menangis-nangis. Tapi disebabkan dah terlalu lama anak buah dia menangis, daripada petang sampai menjejak ke malam, akhirnya anak dia kepenatan. Anak buah dia kepenatan dan anak buah dia tertidur. Jadi Arif cakap lega jugalah. Budak tu kesian sangat menangisnya, meraung-raung, tak tahu hujung pangkal, dah siap azan, dah siap selawat, akhirnya tertidur juga. Kesian sangat dia kata. Jadi bila budak tu dah tidur, si kakak ni tadi, kakak Arif tadi, masuklah dalam bilik. Jadi dengan kata lain, dia orang pun bersiap-siap lah nak tidur. Arif duduklah dekat ruang tamu. Macam biasa, bentang totol, letak bantal, tarik selimut, dia pun nak tidur lah. Jadi lebih kurang pukul 11 waktu tu dia dah tidur. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia dengar ada pintu gate terbuka. Dan dia dengar macam ada orang masuk ke kawasan halaman rumah. Lepas tu waktu dia tak buka mata, dia dengar seperti pintu rumah dibuka. Selepas tu seperti macam ada orang masuk, tapi tak ada benda yang bersuara. Tak ada suara kakak dia. Sebab dalam rumah tu ada kakak dia, ada dia je. Jadi dia kata tak dengar pula macam akak dia bersuara. Tapi dia dalam gerak hati dia kata mungkin abang ipar dia balik. Sebab abang ipar dia mungkin waktu tu cuti Sabtu Ahad. Jadi abang ipar dia balik lah kan. Jadi okeylah, dia pun biar je, dia teruskan tidur. Jadi lebih kurang pukul 5.30 macam tu, tiba-tiba abang salah cerita. Lebih kurang pukul 3 pagi lah macam tu, tiba-tiba dia rasa macam nak terkencing. Arif pun bangunlah. Bila bangun, dia tengok kakak dia, abang ipar dia duduk tidur dekat ruang tamu depan TV. Tak jauh daripada tempat Arif tidur. Tapi disebabkan dia pun dah nak terkencing, dia pun bangun, dia pun tak hirau je lah. Dia pun melintaslah dekat kakak dia. Waktu tu dia tengok kakak dia komen peluk abang ipar dia. Memang mesra perut peluknya. Jadi, tapi yang peliknya adalah abang ipar dia ni. Muka abang ipar dia ni agak pelik. Dia kata agak kusam. Walaupun dia kata masih lagi ada cahaya. Lampu dibuka dekat dapur. Lampu dapur terbuka. Sebab tak naklah rumah tu terlalu gelap kan. Lampu dapur terbuka. Jadi daripada cahaya lampu dapur tu, Arif nampak muka abang ipar dia ni, walaupun matanya tertutup, tapi mulutnya tengangak, tersengih. Macam tu dia kata. Tenganga sikit lah dia kata. Dia pelik. Kenapa pula tenganga macam ni? Pelik. Tapi dia tak adalah pelik sangat sebab dia nampak kakak sepupu dia peluk abang ipar dia. Jadi dengan kata lain, kakak sepupu dia ni bukanlah makhluk alam sebelah.
yang abang ipar dia ni bukanlah makhluk alam sebelah juga. Jadi dengan kata lain, mungkin abang ipar dia balik tadi. Abang ipar dia balik terus tidur kat ruang tamu dengan kakak dia. Sebab dekat bilik mungkin ada anak-anak, jadi agak sempit nak tidur berempat. Jadi laki bini tu tidurlah dekat ruang tamu. Arif pun biarlah, bila dia tengok abang ipar dia ni macam tu, dia pun terus je lah pergi bilik air. Bilik air dekat belakang rumah lah kan. Dia buang hajat, dia kencing semua, dan dia pun masuk ke dalam rumah semula dan dia planning nak tidur. Tapi bila dia melintas dekat abang dia, punyalah dia terkejut bila dia tengok mata abang dia terbuka dengan mulut abang dia tengah pandang dia. Waktu tu dia rasa macam serba salah. Ini abang dia tidur ke tidak, tidur ke tidak. Tapi dia tak berani nak tegur. Dia diam aja. Dia diam, dia teruslah pergi ke tempat tidur dia. Dia pun terus baring. Waktu dia nak baring tu, dia menjeling-jeling juga ke arah abang ipar dia. Memang dia tengok abang ipar dia mata besar pandang ke arah dia. Seram siut. Jadi dia kata, biarlah, dia kata mungkin abang ipar dia ni nak pastikan yang berjalan dalam rumah tu adalah dia, bukan orang lain, bukan perompak. Jadi dia pun sambung tidur. Lebih kurang pukul 6, waktu tu belum azan subuh, Arif memang menjadi kebiasaan bangun awal sebab dia nak mandi, nak solat. Lepas tu dia teruskanlah bangun untuk buat aktiviti. Waktu tu kalau kerja dia boleh terus pergi kerja kan. Jadi dia pun pukul 5.30 dia bangun. Pukul 6 lah, pukul 6 dia bangun, dia siap-siap nak pergi tandas. Waktu dia bangun tu, dia tengok, dia melintas sebelah kakak dia dengan abang ipar dia. Dia tengok dekat ruang tamu tu ada kakak dia, ada 2 orang anak dia, tapi suaminya tak ada. Tapi sebenarnya tadi dia nampak suaminya ada, tapi anak dia tak ada kan. Dia pelik, mana suami dia? Mungkin suami dia dah keluar pergi kerja kot. Tapi tak akanlah pergi kerja pukul 5 pagi, pukul 6 pagi. Peliklah dia kata. Dia ni pula, Arif kata, kalau dia ni jenis tidur, dia akan, telinga dia agak peka. Dia sedar kalau ada orang buka pintu, tutup pintu. Tapi sepanjang daripada pukul 3 lepas dia kencing, sampailah pukul 6, dia tak dengar pintu rumah terbuka. Orang keluar, dia tak dengar. Tapi waktu dia melintas dekat kakak dia ni, memang dia pasti kakak dia tidur sorang-sorang. Tak ada tanda-tanda ada orang lain tidur sebelah kakak dia. Depan TV tu hanya ada kakak dia, anak buah dia 2 orang. Suami dia tak ada. Jadi dia pun pergi terus, Arif teruskan aktiviti, solat, semayang, semua siap. Lepas tu dia pun duduk-duduk rehatlah, menunggu matahari naik. Jadi sementara tu dia tengok kakak dia pun bangun, ambil semayang, solat. Lepas solat semua, akak dia pun terus siap-siap untuk sediakan sarapan pagi. Jadi waktu tu dia kata, tiba-tiba akak dia pergi dekat dia, cakap macam ni, Rif, dia kata, hari ni akak malas lah nak bangun, nak semayang pula, nak buat sarapan. Engkau pergi kedai, boleh tak belikan sarapan? Lepas tu Arif tanya, kat mana kat kedai tu? Itu dekat aja, tak jauh nah, dia kata. Jadi Arif pun pergi siap-siapkan diri untuk beli sarapan dekat luar. Jadi akak dia cakap, disebabkan kau tak tahu sangat kedai tu, ni akak suruh anak sulung akak teman kau. Jadi keluar rumah tu Arif dengan anak buah dia yang umur 4 tahun tu. Dia pun berpimpin tangan menuju ke kedai makan. Tapi yang Arif pelik, semakin menjauhi rumah, dia tak jumpa kedai makan. Kiri dengan kanan dia rumah orang. Tapi kedai makan yang akak dia cakap yang konon-kononnya sekangkang kera tu, dia tak jumpa. Tapi dia teruskan berjalan. Dia terus berjalan. Daripada tadi kiri dengan kanan dia rumah orang, sekarang ni kiri dengan kanan dia adalah belukar. Jadi dia teruskan lagi perjalanan. Tiba-tiba dia nampak ada seorang pakcik naik motor datang ke arah dia daripada arah bertentangan. Lepas tu pakcik tu tanya, engkau ni daripada mana, nak ke mana, kau nak beli apa? Dia kata. Jadi Arif cakap, kita orang ni sebenarnya tengah cari kedai nak jual sarapan. Lepas tu pakcik tu pelik, jual sarapan? Jual sarapan bukan dekat kawasan sini, dekat kawasan belakang tu, dekat dengan rumah kau lah. Dia kata, ini depan tu kubur. Dia kata, kau macam menuju ke arah kubur. Dia kata, terkejut juga Arif kata waktu tu. Jadi dia pun patah balik ikut pakcik yang naik motor tu. Pakcik tu janji nak tunjukkan kedai menjual sarapan. Rupanya kedai jual sarapan tu tak jauh sangat daripada rumah tempat dia menyewa.
Jadi dia kata tak jauh dia pun beli sarapan. Rupanya makcik tu cakap, tadi makcik nampak engkau melintas depan kedai makcik. Makcik panggil-panggil engkau tapi engkau tak menyaut, dia kata. Okeylah, tapi mungkinlah dia kata dia seperti pandangan dia ditutup. Dia tak nampak apa-apa. Jadi dia pun dah beli-beli sarapan, dia cepat-cepat balik rumah. Sebab yelah dah jalan jauh kan, takut kakak dia lapar, anak dia lapar. Sampai dekat rumah, punyalah dia macam terkejut jugalah dia kata, sebab rumah dia dah dipenuhi dengan orang. Pada masa yang sama, anak buah dia yang berumur 2 tahun sambung melalak, dia kata. Jadi dia kata pelik-pelik. Jadi pun sampai dekat rumah tu, dia pun tanyalah dengan orang-orang. Rupanya orang waktu tu tengah kecoh-kecoh nak panggil bomoh. Jadi tak lama lepas tu Arif cakap adalah seorang tu yang macam dia punya rupa paras tu macam bomoh. Tak adalah rupa paras dia, maksudnya gaya dia macam bomoh. Jadi bomoh tu datang ubatkan anak buah Arif, iaitu anak kakak dia. Dia cakap budak ni sebenarnya disampuk oleh sesuatu. Jadi dia pun ambil beras kunyit, dilemparkan ke bumbung rumah. Semoga benda-benda gangguan tu akan pergi daripada rumah tu. Jadi selepas bomoh tu buat upacara menghalau hantu, dan lepas bomoh tu balik, jiran-jiran memenuhi rumah Arif, rumah sewa Arif dengan kakak dia ni. Terbukalah satu cerita. Rupanya rumah yang diorang tinggal tu adalah bekas rumah orang bunuh diri. Dan dia bunuh diri disebabkan oleh dadah. Jadi bila dengar macam tu, Arif pun tak nak tanya panjang lebih. Dia tak tahu yang belah mana kawasan benda tu mati tergantung. Cumanya dia kata dekat dalam rumah tu ada satu benda yang pelik, iaitu satu tingkap dekat dalam rumah tu. Ditutup macam mana pun, akhirnya dia akan terbuka. Contohnya, Arif sebelum keluar pergi kerja, dia dah tutup kunci daripada dalam. Sebab dia punya tingkap tu macam tingkap daun, macam tingkap adabi gitu, itu lebih kurang. Jadi dia kata kalau dah dikunci daripada dalam, mustahil orang luar boleh buka. Tapi pagi tu dia kunci, tutup tingkap tu. Bila dia balik daripada kantin, daripada kerja, tingkap tu akan terbuka. Memang pelik, dia kata. Jadi dia kata mungkin mayat tu dijumpai dekat dengan tingkap tu. Dia pun tak tahu betul ke tidak, tapi ini adalah pengalaman dia. Cerita tentang dia jumpa dengan abang ipar dia tu, lupa abang nak beritahu. Pagi tu dia tanya dengan kakak dia. Kak, dia kata, abang ada balik? Tak ada, abang tak ada balik. Dia kata, habis akak tidur depan ni? Akak tidur dengan anak-anak sebab dalam bilik panas, dia kata. Jadi akak tidur kat ruang tamu depan TV. Ada masalah ke? Dia kata, tak ada masalah. Tapi bila Arif pastikan, memang tak ada tanda-tanda pun abang ipar dia balik. Memang tak ada. Jadi siapa yang Arif nampak malam tu? Dan kenapa tingkap tu sentiasa terbuka walaupun dah ditutup? Ini adalah pengalaman rumah orang bunuh diri akibat dadah. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang budak perempuan yang bernama Fariza. Kisah ni berlaku pada tahun 2000 sewaktu Fariza berumur 14 tahun. Waktu tu abang dah masuk college lah. Waktu tu abang dah masuk college tahun 2000. Jadi Fariza cakap pada ini adalah pengalaman dia bertemu dengan yang kepala terbang tu. Nak sebut bahaya. Waktu ni dah pukul 2 pagi. Jadi dia kata ceritanya macam ni. Dia duduk dekat satu rumah. Dia kata rumah tu pula, rumah adalah rumah yang ayah dia bina. Cumanya kawasan perumahan dekat Sepang tu, rumah tu kat Sepang, dia kata rumah tu yang tak seronoknya satu je lah. Rumah tu bapak dia bina dekat tengah-tengah kebun buah-buahan keluarga dia orang. Jadi keliling ni memang tak ada rumah kecuali rumah dia tercetuk sorang-sorang kat situ. Selama ni memang dia dengar macam-macam bunyi dekat luar rumah pada waktu malam. Tapi tak sangka peristiwa pada tahun 2000 yang dialami oleh Fariza, benda tu betul-betul muncul dekat depan rumah, dekat depan muka dia. Cerita dia macam ni. Pada satu malam tu dia kata dia tak ada masalah, okey je. Dan malam tu dia tidur awal sebab pada waktu tu dia dalam keadaan uzur perempuan lah kan.
Jadi dia tidur awal. Lepas dia tidur awal tu, dalam bilik tu dia tidur berdua. Satu katil dia, satu katil adik dia diletakkan secara 2 tingkat, double decker. Dia tidur atas, adik dia tidur bawah, dia kata. Jadi tengah-tengah tidur tu, tiba-tiba dia rasa satu badan dia panas. Waktu tu tengah malam, dia terjaga lebih kurang 2 pagi. Tiba-tiba dia rasa badan dia panas. Dia tak tentu arah. Padahal bilik tu dia kata ada aircon. Maksudnya memang dia tak sepatutnya rasa panas. Tapi dia rasa panas. Pada waktu tu dia berguling-guling nak menghilangkan rasa panas tu. Dan akhirnya dia melekatkan mukanya pada dinding. Maksudnya dia mengiring, tidur mengiring dengan muka dia melekatkan pada dinding. Barulah dia kata dia dapat tidur. Sebab kesejukan dinding tu boleh menyebabkan badan dia yang tadi panas menjadi sejuk. Dia kata dengan memegang-megang, meraba-raba dinding tu. Jadi lepas-lepas tu dia dapat tidur. Tapi tidurnya tak lama. Tidurnya terganggu bila dia dengar bunyi cakaran. Dekat dalam bilik dia ni ada beberapa kotak. Dan kotak tu memang disusun cantik. Tiba-tiba dia dengar bunyi cakaran daripada kotak tu. Jadi dia pun ingat nak memalingkan badan, nak tengok siapa pula yang mencakau. Takut-takut yang mencakau tu mengkarung ke, biawak darat lah, biawak ke, ayam tak mustahil pula ayam mencakau. Maksud mencakar lah kan. Dia kata mungkin kucing hutan ke apa masuk dalam rumah cakar-cakar kotak dia. Dia cuba nak palingkan badan. Tapi punyalah dia terkejut. Badan dia tak boleh nak paling. Jadi keras macam tu je. Dalam hati dia, oh mungkin ini ada yang orang cakap kena hempap tu. Jadi dia pun cuba juga tak jalan. Akhirnya dalam keadaan yang dia rasa dia perlu minta bantuan daripada Allah Ta'ala, dia mulalah berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan disambung dengan ayatul kursi. Dan akhirnya dia dapat palingkan badan. Pada waktu tu dia tidur double decker dia dekat tingkat atas. Waktu dia palingkan badan, tiba-tiba dia nampak depan dia ada satu benda terapung. Mula-mula dia ingatkan belon. Yelah dia kata kadang-kadang belon, mungkin adik dia main belon kan, dia kata dia ingat belon. Tapi kenapa belon tu ada rambut? Waktu tu dia memang biliknya gelap. Yang ada pun samar-samar cahaya daripada luar. Bulan terang pada waktu tu. Jadi dia tengok pula belon ni ada rambut. Dia tenong lagi. Bulan ni ada lidah. Oh, pelik-pelik dia kata. Dia tenong lagi. Baru dia nampak belon tu ada mata. Jadi dia sedar itu bukan belon. Itu adalah sesuatu. Tapi pada waktu tu dia tak dapat nak fikir apa yang dia nampak. Dia pun tengoklah benda tu terapung-rapung. Lidahnya panjang lebih kurang 2 jengkal, dia kata. Panjang juga kan. Rambutnya kusut masai, panjang mengurai ke bawah. Matanya terbelalak, tapi matanya memang mata manusia. Cuma dia agak kelabu. Pelik dia kata. Lepas tu kepala bawah tu isi perut ada. Tapi dia nampak macam tali-tali. Sebab dalam keadaan malam kan dia tak nampak sangat. Tapi selepas 10 minit dia tenung benda tu, barulah dia berhajat nak menjerit. Oh, dia kuatlah menjerit. Mak, ayah, tolong. Jadi sebabkan jeritan dia tu kuat, benda tu yang terapung tu tiba-tiba terbang melalui bumbung. Maksudnya naik ke atas, hilang dalam bumbung. Jadi bila benda tu dah hilang, dia pun turun daripada katil, dia berlari dekat bilik mak dia, ketuk bilik ayah dia dan menangis-nangis dia ceritakan apa yang berlaku. Dia cakap, dia kata dia nampak kepala terapung. Tapi mak bapak dia cakap benda tu hayalan je sebab awak kan tengah datang bulan, dia kata tengah uzur. Jadi mungkin benda-benda tu setakat hayalan. Jadi dia kata sampai kesudah dia rasa masih lagi takut dengan keadaan rumah dia sebab rumah dia betul-betul tengah dalam kebun. Jadi dia kata selang beberapa hari dia ceritakan perkara tu pada mak dia dan mak dia juga menganggap dia setakat berangan-angan. Rupanya dalam diam-diam mak dia sendiri memang tahu apa yang dia nampak. Fatihah nampak bukanlah angan-angan, bukanlah bayangan, tapi betul-betul. Sebabnya dia dengar daripada perbualan mak dia memang kawasan tu pada waktu tu dilanda dengan kepala terbang. Jadi dia kata itu adalah pengalaman yang luar biasa dan dia tak berhajat
untuk mengulanginya. Terima kasih sangat-sangat yang menonton cerita yang abang sampaikan hari ini. Walaupun cerita kali ini santai-santai, tidak adalah seram sangat, tapi moga-moga jadi iktibar untuk kita semua. Pengajarannya, hati-hati kalau kita beli rumah, sewa rumah, kita tak tahu apa rahsia yang terjadi pada rumah tu dulu-dulunya. Dan untuk cerita yang kedua, rumah tengah kebun memang ambil risiko. Banyak kali abang dapat cerita, rumah tengah kebun memang menyeramkan. Marketing. Jadi kalau nak tengok cerita-cerita yang selepas-selepas, yang sebelum-sebelum tu berkenaan dengan rumah kosong, banyak abang ceritakan. Terima kasih juga yang membeli sambal lara dan juga perapan sate abang yang abang jual pada link Shopee. Pada siapa-siapa yang nak dapatkan, masih boleh dapatkan pada link Shopee yang abang sediakan di kawasan description area. Terima kasih sekali lagi. Hingga berjumpa lagi 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.